apabila kita memperkenalkan aplikasi Quran Isyarat melalui online tadarus Al-Quran ini, kita melihat mereka ini lebih seronok dan dia lebih mudah untuk dia faham. Selain dari bahasa isyarat yang biasa kita lihat, terdapat juga bahasa isyarat khas untuk bacaan Al-Quran untuk membantu OKU pendengaran dari segi pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan juga penghayatannya. Kami di Pusat Pendidikan Ibnu Maktum Ummi sangat memfokuskan berkaitan dengan pengisian spiritual, khususnya dalam konteks komuniti OKU, di mana kita melihat USIM sendiri merupakan peneraju integrasi ilmu nakli dan akli, dan proses ini memerlukan kepada kita untuk melihat bagaimana isu dan cabaran komuniti OKU ini dalam merealisasikan hidup sebagai seorang Muslim. Untuk OKU pendengaran ini, kita memang fokus terhadap bagaimana mereka ini pertamanya untuk mempelajari Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran adalah merujuk kepada terjemahan. Sedangkan kita membaca Al-Quran ini, proses pembelajaran Al-Quran itu bermula dengan mengenal, kemudian menghafaz, kemudian membaca dan memahami. Kaedah ataupun definisi tilawah Al-Quran untuk komuniti OKU pendengaran ini adalah mereka membaca Al-Quran ini tanpa suara dengan mengisyaratkan ataupun dengan membatangkan huruf-huruf hijaiyah yang mewakili huruf-huruf hijaiyah dalam kod melalui isyarat kod tangan Quran yang mewakili setiap huruf. So ini membayangkan kepada kita bahawa kita nak memperbetulkan persepsi komuniti OKU pendengaran ini dari sudut mereka ini bukannya mengeja, tetapi mereka ini membaca, dan itulah cara mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu huruf dan satu huruf. Dan untuk ke depan ini kita melihat bahawa ada isu dalam konteks komuniti OKU pendengaran ini untuk memahami istilah-istilah agama. Contohnya istilah-istilah yang berkaitan dengan akidah, istilah-istilah yang berkaitan dengan syariah, ibadah, solatnya dan sebagainya, untuk kita rangkakan istilah-istilah ini dalam bahasa isyarat Malaysia. So dalam konteks ini kita juga mendapat bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor untuk kita membangunkan aplikasi glosari isyarat Islam versi bahasa isyarat Malaysia ataupun iSign Islami. Kita sebenarnya mendapat permintaan sebenarnya daripada OKU pendengaran. Mereka ini menghantar daripada Persatuan Orang OKU Pendengaran Islam Malaysia, Prisma. Mereka telah pergi ke Qatar ketika itu untuk menyertai Convention Deaf Muslim, dan ketika itu mereka mendapat satu poster yang terkandung di dalamnya adalah kod tangan Al-Quran, kod tangan Arab. Tapi mereka tak tahu macam mana nak diaplikasinya dalam untuk membaca Al-Quran. Secara umumnya isyarat yang kita ada ini adalah hasil daripada Convention Deaf Muslim tersebut. Maka kita di Malaysia kita bawa keseluruhan isyarat-isyarat kod Arab ini untuk kita praktikkan kepada komuniti OKU pendengaran di Malaysia. Dan akhirnya apabila kita buat program-program Al-Quran bersama dengan komuniti OKU pendengaran ini, alhamdulillah mereka boleh membaca ataupun memahami kaedah sebenar untuk membaca Al-Quran. Pada tahun 2020 kita juga dilanda dengan pandemik COVID. Sempena bulan Ramadan ketika itu, bagaimana kita nak buat program untuk memanfaatkan kita dalam keadaan kita tak boleh buat secara fizikal. Jadi timbul idea untuk kita anjurkan online tadarus tanpa suara. Itu pada permulaan kita buat awal Ramadan 2020. Dan ketika itu apabila kita buat online, maka dia punya peserta dia adalah satu Malaysia. Jadi apabila kita buat itu, kita melihat kesungguhan komuniti OKU pendengaran ini untuk membaca. Dan apabila kita memperkenalkan aplikasi Quran Isyarat ini kepada komuniti OKU pendengaran, oleh kerana kita melihat bahawa mereka ini ada kekangan dari sudut tak mampu untuk mendengar, dan kebanyakan mereka tak mampu untuk bersuara, maka kita melihat Quran yang sepatutnya mereka ini baca adalah Quran tanpa baris. Sebab baris ini adalah merupakan tanda yang dibaca untuk membunyikan huruf tersebut. Jadi apabila kita initiate untuk mengajar mereka ini membaca Al-Quran dengan membatangkan huruf-huruf, maka mereka ini lebih nampak
lebih nampak mudah untuk membaca Al-Quran. So apabila kita memperkenalkan aplikasi Quran Isyarat melalui online tadarus Al-Quran ini, kita melihat mereka ini lebih seronok dan dia lebih mudah untuk dia faham. Untuk makluman juga, saya juga alhamdulillah Allah kurniakan saya dengan dua orang anak angkat OKU pendengaran, mualaf, seorang Cina dan seorang India. Dan ini juga merupakan turning point kepada saya sebagai agamawan juga, apabila dia duduk dengan kita dan kita melihat bahawa ada something yang perlu mereka ini dibimbing, ya, dibimbing sebab dalam konteks beragama ini kita nak melihat mereka bukan sekadar mengerjakan solat itu hanya secara fi'li sahaja, secara rukun dan sebagainya. Kita nak dia juga memahami solat itu dari sudut roh solat itu sendiri, dan juga begitu juga dengan membaca Al-Quran. Bukan sekadar mereka ini untuk membaca Al-Quran untuk membaca dengan mengisyaratkan, tetapi kita nak juga mereka ini memahami isi kandungan Al-Quran. OKU ini dia adalah, pertama dia adalah sebahagian daripada kita, dia adalah komuniti kita. Dan apabila kita kata dia adalah sebahagian daripada kita dan komuniti kita, ini merupakan satu isyarat kepada kita adalah sejauh mana peranan kita membantu komuniti OKU ini untuk mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bersama dengan kita. Bagaimana kita nak memperkasakan komuniti OKU ini, khusus dalam konteks ini kita melihat bahawa banyak dah program-program, banyak dah isu-isu berkaitan yang kita bangkitkan untuk menjaga kebajikan OKU. Dan akhirnya kita melihat bahawa perkara yang perlu kita renungkan semula adalah bagaimana kita nak membawa misi kita untuk membawa OKU ini kenal Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam konteks ini kita tak nak masyarakat melihat persepsi bahawa OKU ini anak syurga dan ditutup titik di situ. Tapi kita nak melihat bahawa kalau kita dikurniakan dengan anak-anak istimewa ini adalah merupakan tiket daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiket ini kita kena membawa sebenarnya tiket ini supaya tiket ini betul-betul valid. Apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita tahu bahawa Allah tanya kita, apa yang kau telah buat dengan anak-anak istimewa ini, dan antara benda yang kita buat adalah kita kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas-asas bahasa atau pendedahan kepada bahasa kepada kanak-kanak di peringkat awal adalah begitu penting sekali. Mereka ini bukan tak boleh diajar, tetapi mereka ini perlu diajar dengan cara yang berlainan.